Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wassalamualaikum warahmatullah. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, tajuk perbincangan saya pada malam ini yaitu perbalahan antara penceramah pengajian pondok dan penceramah ahli akademik. Ya, sekarang kita nampak ada kecenderungan di kalangan para penceramah, sebagaimana anda semua boleh lihat dalam YouTube atau Facebook, seakan ada perbalahan, konflik, permusuhan di antara penceramah yang merupakan orang pondok atau berpengajian pondok dan berurusan pondok dengan ahli akademik. Ya, bagi saya sendiri, saya pengajian pondok dan pengajian akademik dua-dua sekali. Jadi tahu tentang kedudukan kedua-dua tahap, yaitu kedudukan pengajian pondok dan kedudukan pengajian akademik. Jadi kita ada pengalaman, saya ada pengalaman dalam hal ini. Jadi tahu kekuatan dan kelemahan di dalam dua kelompok itu, di dalam dua bidang itu. Ya, saya di sini mengikuti perkembangan para penceramah yang kini muncul begitu banyak di Patani, Jala dan Nartiwat. Dan saya bersyukur sekarang ini kerana ramai penceramah yang datang daripada pondok sendiri, penceramah muda yang bergelar baba ataupun babo dalam istilah kami di sini. Babo artinya, kalau dalam istilah kami di sini artinya tok guru dulu, tapi sekarang babo adalah lebih digunakan dalam berbagai bidang sebagai orang yang terkenal sikit dalam bidang tertentu, dalam bidang agama khususnya dipanggil babo ataupun baba. Ya. Jadi saya memang bangga dengan anak-anak muda sekarang yang berpengajian pondok, dan saya boleh menyebutkan nama mereka. Ada beberapa orang di kalangan mereka merupakan budak pondok, dan ada juga yang di kalangan puak tabligh, puak dakwah. Memang cukup bagus. Seperti Baba Zul, Pulau Kapas, budak muda, ceramahnya cukup bijak, cukup pandai dan agak lemah lembut, halus. Dan satu lagi yang agak lucu sikit, iaitu Babading Mayung, juga bagus. Tapi semua ini mereka dalam perkumpulan yang sama. Ceramah mereka memang didatangi oleh penduduk dari setiap pelosok kampung. Kalau diadakan di mana pasti penuh. Dan dalam bentuk yang hebat, saya telah mengikuti ceramah mereka beberapa kali, dan saya dapati bahawa mereka ini memang satu tren baru di kalangan pengajian pondok. Tapi mereka bijak. Mereka ini merupakan orang moden. Saya tidak kira di sini tidak bercakap tentang isi yang disampaikan mereka, sebab ada isi-isi yang sebab mereka hanya belajar pondok, bukanlah ahli pengkaji penyelidik yang begitu mahir, tapi okeylah. Mana cara mereka menyampaikan ceramah memang bagus. Ada, boleh dikatakan psikologi ada di kalangan mereka. Bagaimana mereka pandai berbahasa dalam logat Patani, dalam dialek Patani, cukup bagus sekali. Ya. Dan ada seorang lagi yang merupakan the best, terbaik penceramah dari segi penyampaian dan dari segi psikologi, yaitu tapi yang ini adalah di kalangan puak dakwah.
puak tabligh. Memang bagus. Iaitu Maulana Qaddafi. Maulana Qaddafi, cuba anda pergi dengar ceramahnya. Cara menyampaikan ceramah adalah sesuai dengan orang kampung. Saya tak ambil kira tentang isi, tapi saya kira bahawa penyampaian yang dilakukan oleh Maulana Qaddafi adalah cukup bagus, memang dari segi Cik Witaya, kalau orang Siam panggil, iaitu psikologi, memang adalah terbaik di kalangan para penceramah. Ya. Tapi ada juga penceramah-penceramah tertentu yang merupakan penceramah menghantam, memukul orang, mengata orang. Ini ada juga. Dan saya pun heran bagaimana boleh meletak dirikan sebagai diri, menggelar diri sebagai baba, tapi mulutnya tidak berjaga-jaga, dan mengatakan kata-kata yang teruk, mengecam orang lain, menghukum orang lain, menghukum tokoh dalam masyarakat, tokoh agama, pemimpin agama, ulama dalam masyarakat sebagai orang jahil kerana perbezaan pandangan. Ini yang jadi. Ini saya lihat, bagaimanalah. Memang dia juga berserbanlah, kau bercakap lah. Teruklah saya ini. Yang ini teruk. Memang. Tapi ini bukan pelajar pondok saja, tapi pelajar pondok belajar di luar negeri. Dan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh dia, yaitu di Mesir sana. Mengeluarkan hukum, mengeluarkan kata-kata yang saya pun tak tahulah. Baru sedang belajar, tak tahulah belajar dah sampai dah habis BA dan sekarang PhD ke apa, saya tak tahulah. Tapi sudah menggelar diri jadi baba. Tapi tak ada masalah. Nak jadi baba, nak jadi apa pun tidak ada masalah. Tapi cara penyampaian, cara memberi ceramah dengan mengutuk, dengan mengata orang yang berbeza daripadanya itu, dan dia sendiri berhujah. Bukan berhujah dengan Al-Quran, bukan hujah dengan hadis, tapi berhujah dengan pandangan ulama. Dia memilih pandangan orang yang sesuai dengannya. Dan menganggapkan perkara itu betul. Ini jadi masalah. Ya, ini jadi masalah. Dan perkara ini bukan saja berada di tiga wilayah, Patani, Jala dan Narathiwat Menara, tapi berlaku juga di Malaysia. Di Malaysia berlaku ini juga. Ya, saya dah bercakap tentang penceramah bagus di kalangan orang pondok, penceramah yang bagus di kalangan puak dakwah dan tabligh. Dan ada penceramah yang tak bagus, saya tak nak sebut nama mereka, di kalangan orang pondok yang tak bagus, yang bentuk khurafat, bentuk karut marut, bentuk suka menghukum orang lain pun ada juga di tempat kami. Tapi perkara yang sama berlaku di Malaysia. Di Malaysia berlaku yang perkara yang sama. Tak tahulah apa sebabnya, tapi begitu yang berlaku. Iaitu ada penceramah-penceramah kelulusan pondok yang memang kritik penceramah-penceramah lain atau ahli akademik yang menyampaikan pendapat tentang agama dalam Facebook, dalam video dengan cara yang teruk, menghukum sampai memanggil mereka itu sebagai doktor PhD, doktor falsafah, doktor kepala sapah. Itu yang panggil saya. Dan pandangan yang dia mempertikaikan atau yang dia berhujah itu adalah bukan Al-Quran terang-terang, bukan Al-Quran qat'iyatud dalalah wa qat'iyat subut. Tak. Hanya merupakan pandangan, bukan pun hadis. Bukan hadis yang marfu' ataupun hadis sahih, hasan apapun, tidak. Tapi pandangan. Dia membawa satu pandangan, kemudian menghukum orang lain, mengatakan pandangan orang lain tidak betul. Ini teruk. Teruk sekali. Saya lihat macam teruk lah. Perbincangan macam ini memang teruk. Saya memang tak faham kenapa boleh jadi begini. Saya tidak masalah untuk mereka nak berdebat
nak berbincang, nak berdiskusi, mengkritik antara satu sama lain. Tapi kita kena tahu, kalau kita mengkritik orang lain, kalau kritikan itu merupakan perkara yang betul-betul bersifat putus, bersifat qat'iyah, tidak mengapa, boleh. Tapi ini tidak perkara-perkara khilafiyah yang memang ada perbezaan pandangan, perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang perkara ini. Dan dia bawa satu pandangan dan menganggapkan pandangan dia yang betul. Pandangan orang lain tidak betul. Dan mencaci, memaki orang itu, orang lain yang berbeza dengannya. Menganggap mereka itu doktor kepala sampah. Ini memang saya tidak teruk. Sedangkan kalau orang lain nak kritik dia pun boleh, sebab banyak pandangan-pandangan yang dia bawa sendiri, mengaku diri menjadi ahli sunnah wal jamaah. Semua nak menjadi ahli sunnah wal jamaah. Dia mengaku mengatakan begitu, tapi dia sendiri membawa pandangan-pandangan yang pelik, yang ganjil. Seperti percaya boleh berjumpa dengan Nabi secara yaqazah. Ini karut. Walaupun ada ulama yang menerima pandangan itu. Saya tahu ada ulama yang percaya bahawa boleh berjumpa dengan Nabi secara yaqazah, tapi itu bukan mu'tamad dan pandangan yang sangat lemah, pandangan yang penuh dengan karut-marut, tidak ada sandaran daripada Quran, daripada hadis dan daripada asar sahabat. Kalau siapa yang mempercaya tentang boleh berjumpa dengan Nabi secara yaqazah, itu dah teruk sangatlah pemikiran orang itu. Ya, itu malah mimpi pun. Kita nak mimpi sekarang ini bukan yaqazah. Para penceramah, para orang agama nak menunjukkan mereka itu ada kelebihan daripada orang lain. Bukan saja menunjukkan bahawa mereka itu boleh berjumpa dengan Rasul seperti golongan-golongan Habib. Tapi mereka juga boleh mimpi. Mana bermimpi melihat Rasulullah pun sudah menjadi salah satu alasan untuk nak mengatakan mereka itu hebat. Ada ulama politik yang mendakwa dirinya berkali-kali bermimpi melihat Rasulullah SAW dan disebarkan kepada masyarakat untuk memberitahu kepada masyarakat bahawa dia selalu bermimpi melihat Rasulullah. Impian, bukan perkara yang boleh dikira sebagai hukum. Mimpi mungkin orang itu khayal, mungkin macam-macam dalam otaknya menyebabkan dia nampak Rasulullah. Ya, itu mana mimpi ini bukanlah boleh dijadi sebagai fakta, sebagai hukum. Aku bermimpi bukan satu kali melihat Rasulullah SAW, berkali-kali. Bukan satu kali aku melihat Nabi hadir secara qadha, tapi banyak kali. Ini pun ada. Dalam setengah meratib itu, ini Nabi sudah datang. Nabi sudah datang. Ini saya lihat sendiri pemimpin mereka, pemimpin Puak Habib yang bercakap begitu. Menipu orang ramai dengan dakwaan-dakwaan begitu supaya mendapat sokongan. Mereka ini tak cukup dengan memakai kopiah, dengan memakai serban, dengan berjubah, tapi juga kena keluarkan kata-kata yang bersifat begitu. Inilah yang menjadi masalah, saudara dan saudari sekalian. Saya tidak nak melihat berlaku perbelahan begini kerana tidak berasas, tidak baik. Kalau nak kepada membincang isu-isu agama secara mengkritik boleh, tapi kena tahu batasnya. Kalaulah merupakan perkara khilafiyah, maka jangan mengatakan bahawa pihak lain tidak betul, aku yang betul. Ini adalah yang kita harus pasti begitu. Kecuali ada perkara khilafiyah yang tidak berasas langsung. Khilafiyah dalam kejahatan itu tidak boleh. Tapi kalau khilafiyah dalam agama,
dalam perkara-perkara yang dibenarkan di dalam Islam. Kita boleh berpegang dengan mana-mana pandangan ulama. Kalau anda nak berpegang dengan 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, Abu Hanifah masalah, tidak masalah. Tidak masalah. Isu-isu agama, fatwa-fatwa agama yang dikeluarkan oleh 4 mazhab ini adalah tidak masalah. Jangan membawa kepada perbalahan sebab mereka asalnya adalah dari guru yang sama sahaja. Ya, okey. Setakat ini saja yang saya boleh berkongsi dengan anda pada malam ini. InsyaAllah pada hari Isnin kita akan bincang tajuk yang lain pula. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.